iaitu pada zaman Khalifah Ma'mun. Jadi Khalifah Ma'mun bin Rashid ni pada zaman dia lah masuk banyaknya pahaman Mu'tazilah. Maka kita maklum pahaman Mu'tazilah, tuan-tuan, mereka mengatakan Quran itu baharu. Dia kata Quran itu baharu. Sedangkan bagi kita i'tiqad ahli sunnah wal jamaah, kalau selain daripada tempat mengajar dan tempat belajar, haram kita nak sebut kata Quran itu baharu. Tak dapat tidak, mesti kita sebut kata, bila sebut kata Quran kalam, disebut kalam itu kalam yang qadim. Bila sebut Quran, Quran yang qadim, tak disebut Quran baru. Sebab menjadi kekeliruan pada masyarakat ataupun bagi orang awam bahawasanya Quran, mereka mengatakan Quran itu baru, bukan qadim. Sebab itulah perbahasan sifat kalam ni dia rumit. Sebab itu yang terjadi daripada kisah Imam Ahmad bin Hanbal, iaitu anak murid bagi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Suatu Imam Buaiti mati dibunuh, dipancung. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara selama beberapa tahun, lama, dan juga disiksa. Sehingga kan suatu hari Khalifah Ma'mun bin Rashid ni dia panggil Imam Ahmad bin Hanbal. Ada cerita kisah dia. Dia panggil Imam Ahmad bin Hanbal supaya Imam Ahmad bin Hanbal tu mengaku kata Quran tu baru. Jadi apa taktik Imam Ahmad apa taktik Imam Ahmad buat? Jadi sewaktu dipanggil tu, dengan secara tiba-tiba, dengan takdir Tuhan, Imam Ahmad bin Hanbal ni kain dia nak terlondeh, nak terjatuh kain dia. Tiba-tiba ada satu tangan emas dan Allah Ta'ala jadikan, ciptakan, tiba sabuk kain tu ikat balik. Itu karamah Imam Ahmad bin Hanbal. Kemudian di situ ada alamat. Kemudian dibawakan jumpa kepada Khalifah Ma'mun. Khalifah Ma'mun. Kemudian Khalifah Ma'mun dia kata apa? Ya, wahai Imam Ahmad bin Hanbal, aku nak tanya kau, Quran tu qadim ke baharu? Jadi Imam Ahmad bin Hanbal dia orang cerdik, bukan orang biasa. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal dia kata apa? Dia guna taktik. Dia kata Injil, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, hak tangan yang hadis ni baru. Dia kata hak ni baru. Maksudnya Quran yang disebut kat tangan dia tu, dia kata baru. Memang betul kat tangan. Kan tipu hilang. Jadi tengok Khalifah kata, Imam Ahmad kata Quran tu baru juga. Dia pun terima. Lalu Imam Ahmad terlepas. Sedangkan Imam Ahmad bin Hanbal bukan yang kosak gitu. Dia sebut kata yang ada kat tangan ni, jari ni, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran, hak ni baru. Memang baru, tangan tu di tangan ni baru lah. Tapi dia tak menafikan Quran yang qadim, iaitu sifat kalam. Sifat kalam Allah Ta'ala dia kata qadim tu. Sebab tu dia panggil Quran qadim. Sebab kerana kena kepada sifat kalam Allah Ta'ala yang qadim, iaitu dia panggil kalam nafsi, dia panggil. Jadi kalam Allah Ta'ala yang ada di zat Allah Ta'ala, tuan-tuan, kita panggil kalam nafsi ataupun kalam ismi. Itu dia panggil, kalau terjemahan kita, kalau dalam kitab Baqaratul Amani, dia terjemah sifat perkata, bukan berkata-kata. Dia terjemah sifat perkata. Dia panggil kalam nafsi. Maka kalam yang ada di zat Allah Ta'ala itu dipanggil kalam nafsi. Ini kalam qadim ni. Kalam qadim ni dipanggil kalam nafsi ataupun kalam ismi. Dipanggil kalam nafsi ataupun kalam ismi. Baik.
Maka itu kita panggil kalam ismi ataupun kalam nafsi. Apa maksud kalam ismi ni? Kalam yang ada di zat Allah. Ada pun kalam lafaz yang dibaca. Kalau dalam tempat mengajar boleh kita sebut kata ada tulisan yang ada di dalam Quran sekarang ni, itu kita kata baru boleh. Tapi kita cakap boleh tu atas dasar dan sebab kata kita belajar ataupun mengajar boleh kita sebut Quran yang dilafazkan, Quran yang tertulis, lafaz yang tertulis dalam Quran tu dikatakan baru. Tapi kita tak menafikan sifat kalam Allah Ta'ala yang qadim tu, kalam nafsi tu yang ada di zat Allah, tu qadim, itu tak ada kata baru. Tu maksud dia tuan. Allah Akbar. Baik, itu pembahasan sifat kalam sedikit. Maka dengan sebab tadi itu Imam Ahmad pun terlepas daripada dipenjarakan dan daripada dipancung, kita terlepas. Itu maksud dia. Baik. Qala al-musannif rahimahullah, kata dia, dan kalam. Kalam. Apa maksud kalam? Artinya berkata-kata. Tambah sikit, berkata-kata tu takluk dia. Kata takluk dia. Ada pun itu kerja buat dia yang dia katakan. Kalam tu dengan mana? Sifat perkata. Tambah sikit, berkata-kata, yakni dengan sifat perkata. Dengan sifat perkata, iaitu kalam ismi tu lah. Kalam ismi. Tu. Baik. Tengok lagi dia kata. Artinya berkata-kata, ini berkata-kata dengan sifat perkata. Dengan sifat perkata. Maka berkata Allah Ta'ala itu, dia kata berkata, bukan berkata tapi nak pada kepada perkata, tulis itu. Jangan repeat, jangan baiki, tapi tulis kat tepi lah. Berkata dengan mana? Perkata. Itu kalam ismi tu. Maka berkata Allah Ta'ala itu, ini sifat perkata. Sifat perkata Allah Ta'ala itu tiada dengan huruf. Nampak tak? Sifat perkata Allah Ta'ala bukan dengan huruf. Huruf tu baru. Sebab tu dia kata sifat perkata Allah Ta'ala tu dia bukan ada huruf. Macam kita lah tengok kita nak tanya, ni kita makhluk ni semalam ni nampak makhluk dulu. Baik, sifat perkata kita duduk kat mana? Dekat ni. Dekat Allah Ta'ala bagi pada kita mana? Sifat perkata kita yang kita bercakap ni. Dekat anak lidah kita. Kalau anak lidah kita tu dia rosak, maka dia tak boleh nak bercakap. Baik, anak lidah kita tu dia ada huruf kat situ. Dia tak ada. Tempat dia tu, tempat nak bercakap. Ada pun tempat bercakap, maka keluar bercakap tu, itu baru. Itu kata itu dia punya perbuatan dia. Begitu juga sifat Tuhan. Sifat Tuhan, kalam Allah Ta'ala dia tidak ada tidak ada huruf. Kalau huruf kita kata, maka baru kalam Allah Ta'ala. Sama ni ada huruf ni, huruf Al-Quran tu. Maka itu baru. Sebab tu kita kata kalam Allah Ta'ala tu dia tiada huruf. Sifat kalam yang ada di zat Allah Ta'ala tu dia tidak berhuruf. Satu. Kemudian, dan tiada dengan suara. Bukan dengan suara. Bukan kata suara tu sifat kalam Allah Ta'ala. Tidak, itu baru. Nak kata sifat kalam tu yang ada di zat Allah Ta'ala. Yang ada di zat Allah Ta'ala tu, itu dikatakan qadim. Adapun suara ataupun huruf, itu benda baru. Habis itu Allah Ta'ala cakap dengan Nabi Musa, dengan Nabi Muhammad, itu
ada bersisih pendapat, kata setengah ulama, Allah Ta'ala ciptakan suatu suara pula, bukan suatu Tuhan. Kita tahu suatu Tuhan panggil dah, orang putih duk tipu orang putih duk tipu kita. Tiba ada makhluk song tu suara Tuhan panggil, kena tipu kita. Tuhan tu kita maklum, dia bukan jilid, dia bukan arwah. Dia tidak mengambil ruang, tidak mengambil tempat. Dia lagi pula, dia tu tak menumpang pada sifat. Tu ingat arwah ni menumpang pada zat. Jadi sifat Tuhan tu dia bukan jilid, bukan arwah. Tengok, itu sebab dia kata tiada dengan huruf dan tiada dengan suara. Sifat kalam Allah tu bukan dengan huruf. Habis ada huruf tu dalam Quran tu, itu baru, bukan qadim. Kita nak kalam nafsi tu. Ada pun yang ada huruf, itu dia panggil kalam apa? Kalam lafzi, tulis situ. Dia panggil kalam lafzi. Kalam yang ada lafaz, itu baru. Itu kalam lafzi. Itu baru. Dia sebab kita tengok kalau pembagian kalam ni tuan-tuan, dia ada 4. Kalau ikut pendapat Tariqah Syekh Walid Ismail Al-Fatani, tuan-tuan, kebanyakan ada setengah orang tu dikritik. Dia kritik kata, mana Syekh Walid Ismail ambil rujukan mana? Kita cari tak jumpa, jangan kita kritik. Ilmu kita setara mana dengan orang dulu, tuan-tuan? Kita buat kitab pun ngaji tak habis, ngaji pun cedek-cedok je. Itu pun bab-bab. Tiba-tiba nak kata, pandai kata mana ada kalam 4 ni. Sebab pernah dulu, suatu saya belajar dengan Syekh Abdul Hadi Al-Kharsa, ulama Syariah. Apabila ditanyakan soalan, dengan kalam tu bagi 2 ke 4, dia kata. Jadi yang Syekh kata, dia kata kalam tu luas, pada 4 boleh ada pembagian 4, dia kata. Orang yang tanya tu sebenarnya dia tak setuju sebenarnya. Tapi bila Syekh Abdul Hadi Al-Kharsa jawab gitu tu, tercengang dia. Syekh jawab itu. Syekh tak apa, dia orang tua dia, orang Arab ni dia kaji habis dah tauhid ni. Kita tak jumpa, kita kata tak ada. Dia salah kan? Kita kalau nak sebut tak ada tu, kita biasa jumpa ke tak? Kita jumpa rujukan ke tidak? Sebab tu ulama dulu dia bukan saja-saja nak sebut tak ada ni sifat kalam dah. Sifat kalam tu terbagi pada 4. Sebab tu dalam kitab Misbahul tu dia nyata jelas. Kalam terbagi kepada 4. Ini saya tulis sikit. Kalau kita belajar dalam kitab Risalah Misbah Munir yang saya mengajar hari biasa tu, Sabtu pagi dengan hari Khamis, Sabtu pagi pertama, hari Khamis kedua. Tapi dia ada bahas dalam tu, tapi tak sampai hari gila kita bab kita tu sebab dia long distance kitab tu. Jadi tengok, jadi kalau sebut kalam, dia pada ataupun Syekh Walid Ismail Al-Fatani dia membahagikan pada 4. Baik, 2 qadim, 2 baharu. 2 qadim, 2 baharu.
Baik, kalam ismi dengan kalam nafsani dikatakan qadim. Sebab apa? Sebab kalam yang ada di zat Allah Ta'ala sejak azali lagi itu dikatakan qadim. Sifat kalam yang ada di zat Allah itu qadim. Satu-satu. Sebab tu kita panggil kalam ismi. Kita terjemah kalam ismi, kalam yang ada di zat Allah Ta'ala dipanggil kalam ismi. Itu dia siap saya beritahu. Yang kedua dipanggil kalam nafsani. Apa maksud kalam nafsani? Kalam nafsani adalah kalam yang Allah Ta'ala mencadangkan perkataan. Kalam yang Allah Ta'ala cadangkan perkataan sejak azali lagi. Maksudnya Allah Ta'ala nak kata apa tu dah cadang sejak azali. Kalau nisbah makhluk, kita tak panggil kalam nafsani, dia panggil hadisun nafsi. Kalau nisbah kita makhluk ni, kita tak panggil kalam nafsani. Kita panggil kita cakapan dalam hati kita. Hadisun nafsi dia panggil cakapan di dalam hati. Itu nisbah makhluk. Nisbah Tuhan dia panggil kalam nafsani. Apa kalam nafsani? Kalam yang Allah Ta'ala cakap, kalam yang Allah Ta'ala cadangkan sejak azali lagi. Itu ada Quran yang kepala. Itu semua dah kalam yang Allah Ta'ala cadangkan sejak azali lagi. Itu dipanggil kalam nafsani. Kalau nisbah makhluk, kita panggil hadisun nafsi. Apa hadisun nafsi? Nisbah makhluk bercakap di dalam hati. Dia kata contoh contoh saya nak mengajar petang ni. Jadi sambil-sambil bawa kereta tadi tu dah ada cadangan dalam hati saya. Sehari ni aku nak mengajar sifat kalam. Lepas aku nak cerita dalam hati terdetik lah. Dia cakap dalam hati tapi tak belajar lagi. Kita cakap dalam hati ni kata hadis nafsi ni nisbah makhluk, bukan nisbah Tuhan. Nisbah makhluk. Kita kata dalam kereta tadi saya kata sehari ni aku nak murai sifat kalam tu bagi berempat. Dalam hati tak cakap. Itu dipanggil hadisun nafsi, bercakap di dalam hati. Itu kita panggil bercakap dalam hati. Itu nisbah makhluk, nisbah manusia. Ada pun Tuhan dia tak panggil hadisun nafsi, dia panggil kalamun nafsani. Allah Ta'ala mencadangkan perkataan sejak azali lagi. Sebab tu kita kata dia qadim. Sebab tu kita kata dia qadim. Allahu Akbar. Dua sifat kalam ni pembahasan dia panjang sikit. Saya dah beritahu dah 2 minggu lepas. Sifat kalam ni kita nak bahas sikit. Dia payah. Bukan kita dibaca itu dah. Kemudian yang ketiga kita panggil kalam masdari. Apa maksud masdari? Kita panggil berkata-kata. Itu masdari. Contoh Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, wa kallamallahu Musa taklima. Telah berkata-kata oleh Nabi Musa. Berkata-kata tu wa kallamallahu telah berkata-kata oleh Allah Ta'ala. Berkata-kata tu kita panggil kalam masdari. Apa maksud kalam masdari? Maksudnya dia panggil kalam yang baru sama. Sebab kita panggil itu baru, bukan qadim. Sebab Allah nak berkata dengan Nabi Musa. Takkan kita kata Allah Ta'ala berkata dengan Musa sejak azali lagi? Tak boleh agak. Sebab tu kalam masdari dia terbit mana? Berkata-kata. Kita nampak dalam kitab tadi kata berkata-kata kan. Berkata-kata tu sebenarnya dia panggil takluk dia, kerja dia. Maka kerja tu kita panggil kalam masdari. Apa maksud kalam masdari? Kalau bahasa Arab, kalam yang terbit. Masdar, kata terbitan. Kalam yang terbit daripada kalam nafsani tadi, Allah Ta'ala berkata-kata. Tulis siap. Jadi bila orang tanya kalam masdari itu apa? Berkata-kata tu namanya kalam masdari. Ini kata terbitan. Kelakuan berkata-kata, perihal berkata-kata Allah Ta'ala dengan Nabi Musa akan sebagai perkataan. Itu kita panggil berkata-kata, dipanggil kalam masdari. Adapun satu lagi dipanggil kalam mahasala bil masdari pun dia juga. Tapi pendek kalam masdari. Itu baru. Baru maksudnya apa?
bukan qadim. Baharu lawan qadim. 3 dah. Yang keempat dipanggil kalam lafzi. Apa maksud kalam lafzi? Iaitu perkataan. Kalam dengan mana? Perkataan. Itu baru. Contoh apa? Perkataan. Tengok perkataan dalam Quran. Kita dah tengok tu kan? Perkataan dalam Quran, innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu kalam lafzi. Kalam yang dilafazkan. Itu lafaz. Dia panggil terjemah perkataan. Maka itu kita kata baharu. Kalau tempat mengajar dan belajar kita boleh cerita. Tapi kalau sebut Quran, kalau sebut kalam tak apalah. Kalau sebut Quran, tak boleh kita nak cerita pada orang awam ataupun masyarakat di luar sana. Kita kata Quran ni Quran ni baru ni. Tak sebut lah. Sebab boleh menimbulkan fitnah bagi orang awam. Dia kata bukan Quran tu dalam qadim ke? Sedangkan Quran yang melafaz, yang ada kat tulisan kita tu baru memang betul lah. Ada pun sifat perkata Allah Ta'ala, dia panggil Quran qadim tu, itu kalam nafsi. Itu kita tak nafikan. Nampak itu memang betul, kita kata kalam nafsi. Itu kalam yang ada di zat Allah Ta'ala, itu panggil kalam nafsi. Itu qadim. Sebab tu kita kena, kalau pukul rata secara general, bila sebut Quran tu qadim tu baru, kita akan jawab Quran tu qadim. Secara overall, general itu. Tapi kalau dalam perbahasan belajar mengajar kita sekarang, kita boleh bahagikan 4. Kita kata Quran yang ada perkataan yang berlafaz, itu kita kata baharu. Itu tak apa. Tapi kalau nak cerita kat orang luar tu, kita Quran ni baru ni, itu bahaya. Takut menjadi kekeliruan. Takut menjadi kekeliruan. Allah Akbar. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Kemudian dia kata itu maksud kata kalam yang 4. Kalam yang 4. Baik. Kita pergi tengok kitab lagi. Kita dah bahas tadi. Artinya berkata-kata. Faham berkata-kata tu baru sebenarnya. Kita nak apa? Berkata dengan sifat perkata. Nak sifat perkata. Ustaz, yang ismi dia mana? Ismi tu kita terjemah perkata. Ismi pemanggil. Kita panggil satu lagi apa? Satu lagi ismi dengan lafzi. Nak bukan lafzi, nafsi. Nafsi pemanggil, ismi pemanggil. Benda sama, Alhamdulillah. Benda yang sama tapi lafaz yang berbeza. Kita panggil sifat perkata. Nafsi dengan ismi benda sama. Ada pun nafsa ni, itu perkataan yang dicadangkan. Yang orang cadangkan sejak azali lagi. Apa perkataan dia nak sebut tu, dia dah cadang. Nampak tak tengok. Itu dipanggil kalam nafsa ni. Baik. Dan tiada dengan satu lurah daripada segala lurah yang baharu ini. Tengok dia kata. Jadi sifat kalam Allah Ta'ala. Dan tiada dengan satu lurah. Apa lurah? Dengan tiada. Dan tiada dengan satu bahasa. Bukan kita kata kalam Allah Ta'ala tu dikatakan lurah. Lurah ni bahasa. Kita ni, kalam kita ni ada bahasa. Apa? Kita bahasa Melayu, orang Melayu. Pergi dekat kalau Brazil, tu dia panggil bahasa dia, lurah dia lurah Portugis. Brazil, Argentina, Spanyol. Nampak dia panggil lurah dia panggil lurah Portugis. Kita Singapura, Indonesia, Singapura, Indonesia, Thailand, kalau Selatan Patani lah. Kita panggil bahasa apa? Bahasa Melayu. Tuhan dia tidak ada bahasa daripada bahasa yang lain, tak ada. Bukan nak burak gitu, tidak. Bukan kalam tu dengan mana bahasa, bukan. Itu baru yang Allah Ta'ala ciptakan. Contoh pada Nabi Musa, bahasa apa?
Bukan bahasa Arab. Allah Ta'ala ciptakan suara tu dapat cakap dengan Nabi Musa. Bukan tahu Tuhan tu dia tu daripada bahasa Ibrani, bukan. Contoh nampak? Tapi kalau sebut kata, patut dia kata tiada dengan satu lugah, ini tiada dengan satu bahasa pun tak ada. Tuhan tu bukan cakap satu bahasa dah. Dia sejak lagi. Kita ni dengan lugah, dengan bahasa. Bahasa kita nampak? Bahasa Melayu, perikatkan bahasa Jawa, bahasa Portugis, bahasa. Kita pun banyak bahasa, tapi Melayu semua. Tapi Melayu kita pun banyaklah terbagi pula. Ada Melayu Kedah, slang lain pula. Slang lain. Ada Kelantan, ada Negeri Sembilan, lain-lain. Terpecahan. Jadi Tuhan bukan pergi itu. Itu maksudnya dia nak menolak kata Tuhan tu dia tidak ada satu bahasa pun. Bukan kata Tuhan tu bahasa apa saja guna. Kalam Tuhan tu dia tidak ada bahasa. Sebab zat saja lagi. Kena ingat. Tiada dengan satu lugah daripada segala lugah yang baharu ini. Apa maksud yang baharu ini? Yang baharu ini makhluk tu lah. Ini daripada segala lugah yang baharu ini, ini daripada makhluk ini, tulis itu. Yang baharu ini maksudnya daripada makhluk. Jadi lugah manusia, lugah makhluk ni, manusia ni dia berbeza. Nampak tak Kalau Jerman bahasa dia tak sama. Kalau Greece bahasa Greece, Greek panggil bahasa dia lain, tak sama. Cuma kami tengok kalau dalam internet berapa banyak bahasa dalam dunia ni, banyak. Bahasa tu banyak. Tuhan dia tidak ada bahasa daripada bahasa-bahasa lain, tidak ada. Itu maksud dia. Baik. Lawan bagi sifat kalam itu. Lawan bagi sifat kalam itu dikatakan kelu. Kelu ni apa? Bisu lah. Itu lawan bagi sifat kalam. Mustahil Allah Ta'ala itu kelu. Apa maksud mustahil? Kita dah belajar dulu. Akal kita tak boleh terima kata kelu itu ada pada Allah Ta'ala. Akal tak boleh terima. Nak kata kelu itu ada pada Allah Ta'ala, akal kita tak boleh terima. Maka kita hukum apa itu? Hukum mustahil pada akal, kita panggil. Mustahil pada akal Allah Ta'ala itu kelu. Apa maksud mustahil pada akal? Orang tanya esok. Akal tak boleh terima, akal tak terlintas bahawasanya kelu itu ada pada Allah. Tak terlintas akal, di akal kita tak boleh terima. Baik. Habis itu tu ya. Hanya wajib berkata-kata selama-lamanya. Bukan lu cakap, lu kata-kata lama dah. Dan tu ada tulis tu. Dia kena tambah. Hanya berkata-kata selama ini. Hanya berkata-kata ini dengan sifat berkata. Berkata-kata dengan mana? Sifat berkata. Hanya wajib sifat berkata itu selama-lamanya. Tambah sikit. Bukan berkata-kata. Kalau berkata-kata tuan, tengok, orang kalau cakap tak berhenti-henti. Cakap tak berhenti-henti. Macam kita lah. Saya ni ustaz, orang tu asyik cakap je. Apa maksudnya? Bukan kata sifat anak lidah tu cakap, tidak. Anak lidah tu sentiasa ada pada kita. Kalau nak cakap, kita cakap lah. Kalau tak cakap, kita tak cakap. Begitu juga Allah Ta'ala. Bukan sifat Allah Ta'ala. Kalau Allah Ta'ala tu sentiasa berkata-kata, duk cakap, tak berhenti, bukan begitu. Maksud berkata-kata sini dengan mana? Sifat berkata yang ada di zat Allah Ta'ala. Itu maksud dia. Maksudnya selama-lama, hanya wajib selama-lama ini, hanya wajib yang ada sifat berkata, iaitu kalam nafsi, yang ada di zat Allah Ta'ala itu selama-lama. Itu maksud dia. Takut tersalah faham. Takut kata sama berkata-kata sentiasa kata, tak henti-henti cakap. Bukan begitu.
Maksud berkata-kata sini dengan mana? Sifat berkata. Itu yang qadim tu. Ada pun berkata-kata tu baru. Kan kita belajar ni kan? Dia masuk dalam kalam masdari. Dia masuk dalam kalam masdari. Kalam masdari dengan kalam nafsi dikatakan hadis. Apa hadis baru? Ada pun kalam nafsi dengan kalam nafsari itu dikatakan qadim. Lepas lagi kita punya kaedah tu kena pegang hati. Kalau tersilap, kalau kita tak tahu ni susah. Tengok, baik. Itu maksud kata hanya wajib berkata-kata selama-lamanya. Yang ini hanya wajib ada sifat berkata, iaitu dengan mana kalam nafsi itu selama-lamanya. Ada semua-semua kekal. Baik, habis. Jadi tengok. Jadi sifat kalam ni dia takluk apa? Kerja apa? Kita tengok. Jadi takluk bagi sifat kalam dia panggil takluk apa? Kita tulis. Takluk ni kerja Kalam, takluk dia panggil takluk dilalah. Dipanggil takluk dilalah. Apa maksud takluk dilalah? Menunjuk. Bila sebut kalam ni dia ke mana? Menunjuk, memberi petunjuk. Macam kita lah, cakapan kita kan. Orang tanya, bang saya nak pergi masjid, ikut jalan mana? Kita pun tunjuk cakap lah. Kalau nak pergi masjid Mahbah tu, belok kanan, lepas tu terus. Bila di dalam petunjuk apa? Kita faham tak orang dengar tu? Faham. Nah, cakapan kita. Sebab tu kita maklum kita ulang sekali lalu. Kalau sifat kudrat dipanggil takluk apa dulu kita belajar? Takluk taksir. Takluk taksir ini memberi bekas, memberi kesan. Kita belajar dulu. Dulu tak dulu jugalah, bulan lepas. Bukan dulu tu siapa lama sangat dulu. Dulu tu maksudnya bulan lepas. Maksud takluk sifat kudrat iaitu takluk taksir. Apa taksir? Memberi bekas, memberi kesan. Kemudian takluk sifat iradat apa dia? Takluk siapa ni jawab? Apa takluk sifat iradat? Takluk takhsis, menentu. Duk cari mana tak jumpa ni ustaz hari tu kan. Duk cari mana tak jumpa. Kau dalam buku lain kot. Itulah orang kita sekali pengajian buku lain. 2 minggu lagi buku lain pula dah. Sampai 4 buku. Dia tulis tajuk di satu buku tu khas untuk tauhid. Saya dulu kalau belajar tu, kalau buku nota tu, kalau tauhid tu saya tulis tauhid. Tak mau campur beka. Untuk tauhid beka, tasawuf. Yang campur aduk saya kira tanya ilmu apa ni. Kita sendiri pun tak faham. Maksudnya orang yang baca pun tak faham. Mengapa? Orang yang tulis ni tu dia sendiri tak faham bahasa tulisannya. Ada dia sendiri tak faham. Atau ada juga kadang-kadang. Ada juga. Baik, itu dipanggil takluk bagi sifat iradat, takluk takhsis. Apa takhsis? Menentu. Itu kita dah bahas menentu dengan sejak azali lagi. Kemudian yang ketiga, sifat ilmu. Dia panggil apa? Takluk inkisyaf. Inkisyaf ni takluk nyata bagi sifat ilmu. Allah Ta'ala tahu tu di atas jalan nyata. Nyata apa? Nyata kata si Ahmad ni beranak pada tahun 2020. Nyata bagi sifat ilmu, inkisyaf. Kemudian sifat hayat. Sifat hayat ada takluk ke tak ada takluk? Tak ada jawab. Sifat hayat ada takluk ke tak ada takluk? Dia tak ada takluk. Sifat hayat dia tidak ada takluk.
dia semata-mata untuk mengesahkan, nak membolehkan sifat ani itu bersifat, sifat ma'ani itu bersifat. Sifat hayat tu dia tidak ada takluk, tak ada kerja. Takluk ni kena faham kan? Apa kata takluk tu apa kan? Tanya pula dah. Takluk tu kerja, fungsi pun kita panggil. Kalau orang tanya mungkin jembok, mungkin jembok, orang tanya panggil. Baik. Kemudian takluk sifat sama dan sifat basar. Takluk apa? Takluk inkishaf juga. Kita belajar dulu. Nyata bagi sifat sama tu mendengar. Nyata bagi sifat basar itu melihat. Nyata bagi sifat takluk inkishaf. Takluk inkishaf. Kemudian yang terakhir, sifat kalam dipanggil takluk dilalah. Apa dilalah? Menunjuk. Menunjuk apa? Maksud menunjuk di atas tulis. Yang ini ada di zat Allah tu menunjuk di atas sekalian yang wajib, menunjuk di atas sekalian yang wajib dan yang harus dan yang mustahil. Menunjuk di atas sekalian yang wajib dan harus dan mustahil. Itu maksud kata dilalah. Lepas tu kita kata sifat kalam tu dia sunyi daripada, dia tidak ada huruf dan tidak ada suara. Kalau ilmu, dia takluk ilmu, takluk inkishaf nyata. Kalau takluk kalam, dia panggil takluk dilalah, menunjuk. Satu kita kata takluk kalam dengan nisbah pada yang lain daripada suruh dan tegah. Sebab takluk kalam ni kita kata bercakap kan. Nampak Allah Ta'ala tegah. Contoh Allah Ta'ala suruh, ada tak? Kalau Allah Ta'ala suruh, ada tak? Ada. Menunjuk aqimus solah wa aqimus solata wa atuz zakah. Apa tu suruh? Wa'mur bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar. Contoh. Tak ingat ayat tu. Tapi Allah Ta'ala tegah pula. Tegah tu dia apa? Dia main takluk kan? Sifat kalam. Takluk ni dilalah. Tengok. Jadi tegah tadi tu dengan takluk tanjizi qadim. Tulis tu. Jadi sifat kalam ni dipanggil takluk apa? Memang takluk je lah. Daripada takluk apa? Tulis itu yang ni daripada tanjizi qadim. Tanjizi qadim, dia semua tiga. Satu suluhul qadim, tanjizi qadim, tanjizi hadis. Dia nak semacam juga dengan sifat apa? Kelepasan tu. Dia tak ada sifat lain, tak ada. Satu kata setengah ulama, tanjizi qadim, ada kalanya suluhul qadim dahulu daripada ada yang disuruh dan ditegah. Kalau suluhul qadim apa? Padan dan patut Allah Ta'ala suruh dan tegah. Padan patut sejak azali lagi apa? Dipanggil suluhul qadim. Kemudian bila padan patut suluhul qadim berlaku tanjizi qadim. Tanjizi apa? Allah Ta'ala lulus dah. Allah Ta'ala suruh sembahyang dalam Quran. Itu dah melulu dah. Jadi kalam yang cuba kata wa aqimus solah, tuan-tuan, dia panggil takluk tanjizi qadim. Allah Ta'ala melulu dah, Allah Ta'ala mencadang perkataan itu dah pada sedia kala lagi. Dapat tak? Aqimus solah. Begitu juga larangan takluk tanjizi qadim. Kalau takluk suluhul qadim, padan dan patut, nak kita terjemahlah. Dengar dulu. Boleh Allah Ta'ala nak suruh, boleh Allah Ta'ala nak tegak. Kita kata boleh, padan, patut. Sejak azali. Itu dia panggil
Suluhil qadim. Kemudian tanjizil qadim. Satu lagi tanjizil hadis. Tanjizil hadis ini bila? Selepas daripada ada tanjizil qadim, Allah Ta'ala suruh tu, apa suruhnya? Berlaku terus. Apa? Aqimus salat wa aqimus salata wa atuz zakah. Terus ada. Terus Allah Ta'ala jadikan perkataan tu. Terus Allah Ta'ala suruh. Bila melurus sekarang ni, dia panggil tanjizi hadis. Adapun pada sedia kala lagi tu tak berlaku lagi semua tu. Tapi dah cadangan tu ada dah. Nampak tak Cadangan sejak tadi ada dah. Allah Ta'ala nak suruh, nak larang ada dah. Lepas tu bila dah ada cadangan tu, pergi sampai pada takluk tanjizi hadis. Allah Ta'ala meluluskan dengan apa yang dicadangkan tadi tu. Itu maksudnya. Habis itu, jadi semua tiga takluk dia. Takluk suluhil qadim, takluk tanjizi qadim, takluk tanjizi hadis. Takluk tanjizi hadis. Jadi bila orang tanya suluhil qadim tu apa? Padan dan patut Allah Ta'ala tu nak suruh, nak tegar tu sejak tadi. Padan tak boleh. Boleh Allah Ta'ala nak suruh sejak tadi boleh. Lepas tu timbullah takluk tanjizi qadim. Allah Ta'ala melulus sejak tadi lagi dah. Apa? Ayat wa aqimus solat contoh. Sejak tadi lagi ada dah. Tapi tak timbul lagi. Bila timbul tu ayat tu sebut diwahyukan pada Nabi wa aqimus solat contoh maka itu kita panggil takluk tanjizi hadis. Itu maksudnya tengok dia perbahasan sifat takluk ni tuan-tuan. Kalau kita tak mendalami pun, kalau kita tak faham sangat pun tak apa. Kalau faham tu, alhamdulillah, itu satu bonus yang besar. Sebab untuk kita ni, kalau kita belajar sekadar kita tahu kata sifat kalam tu apa, takluk di dalam tu cukup dah, memberi petunjuk. Tapi kalau takluk kita tahu pembahagiannya, itu lagi elok, lagi bagus. Kita dah sampai peringkat fardu kifayah kalau macam tu. Nampak pahala besar kita mengetahui sifat Tuhan. Tak sia-sia kita belajar walaupun tak faham. Bukan maksud kata kita belajar tak apa, kita kata sia-sia, tak kena macam tu. Pahala boleh dah. Lepas tu kita belajar tu sifat Tuhan. Bukan sekali belajar tu terus faham. Saya dulu belajar kalau sifat kalam ni tuan-tuan, dengan belajar dengan Tok Uwais Saleh dulu, payah nak faham. Daurah pertama saya datang, bagi dengar je dulu. Tahun kedua datang, dobit je dulu. Kalau pertama dobit tak pandai, tulis tak pandai, lambat tulis. Tahun ketiga baru nak kerti sikit nanti dah. Saya pergi 6 tahun, daurah 6 tahun. Tapi daurah tu bukan macam kita ni. Dia daurah sebulan tu sehari 4 kali. Sekejap 1, 2, 3, 4, 5 kali. Kita baru 2 kali je, ambil sejam. Waktu pun duduk ada nanti berceramah bila dah nak ambil ni ada lagi tu ada dulu bulan puasa ni, kita bulan puasa bulan puasa 7.30 sampai 8.30 sejam, relax dah. Satu pun 9 dah. Saya jam tak tidur habis sayang ngaji. Kita main jauh dari KL dan saya doa azam dekat rumah tu, membawa nak ngaji tengok tahir. Minat lah, tak fikir apa dah. Saya kat rumah dengan orang tua saya tak puasa kat rumah pun tak apa, 6 tahun tak apa. Memang bulan puasa pun tak pernah puasa dengan orang tua. Masa bila masuk bulan tak masuk, memang tak ada kat rumah. Memang menghilangkan diri untuk belajar. Sebab kita tumpu bulan puasa tiap hari 27 hari 27 hari. Kira sehari tu 5 kali. Memang penat. Tidur dalam masjid tak ada, tidur dalam pondok tak ada. Sampai petang itu. Tahun ketiga tu baru dapat faham sikit sifat kalam. Kadang-kadang dia rumit sikit rumit. Nak takluk lah macam-macam. Ni alhamdulillah saya kenal semua ni. Kenal semua, alhamdulillah kita tak bagi faham. Tak faham pun tak apa. Sebab nanti sampai masa dekat kitab Misbah Munir tu kita akan ulang balik. Dia akan jumpa ada tu. Tapi kalau orang datang bila maghrib boleh jumpa, tak datang baik juga. Lepas tu kita ada peluang sekarang ni datang.
Dia jangan tak apalah. Orang kita orang lain kan. Oh, ustaz tu nak belajar tauhid juga. Tak apalah, tahu tu dululah. Minggu pertama, minggu kedua kan. Lepas tu tak hari. Dia kata tak apa, memang tak datang. Dia ada, bila kita ada peluang tu Tuhan tahu. Dia ada tahu. Saya dulu nak tahu benda kata, tu tak apa, pergi tahun depan tak apa. Tak boleh pergi. Kita kata, hidup mati tak tahu lagi. Pergi dulu, duit ada banyak orang pergi, dapat duit tambah marah lainnya sampai kasih, lepas tu RM40 kata tu, dia marah lain buruk sikit lah dulu, pergi situ lompat bas, bukan terus sampai sik, pergi sampai kat baik panjang dulu, leceh lah, jenuh. Dia tahu lah, kita kira loncat-loncat, kalau loncat-loncat dia loncat-loncat macam tu lah. Ni Allah lah, ni bila beri kemudahan, orang kita jadi malas. Lepas tu dalam kemudahan tu dia tak boleh ada. Kalau ada kemudahan dia jadi malas. Saya cakap betul-betul, setiap hari kita cakap ikhlas cakap, kalau ada kemudahan kita akan jadi malas. Contoh apa? Kalau orang kata dia ada nak mengajar tu, kata ustaz tu mengajar utama, tak apa, kita pergi situ Padahal kesempitan kita sekarang, letih nak pergi orang masa. Dia datang hati tu, mana nak pergi tunggu nanti 40 masa, tak datang. Contoh nampak. Bila ada kemudahan tu, dia ada kesempitan. Baik habis. Tu sifat kalam. Sebut sedikit Baik, tengok kita. Tengok. Dan ada pun dalil Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata itu. Bukan bersifat Ini bersifat dengan sifat berkata. Nak gitu tapi berkata-kata tu namanya sifat berkata yang ada di zat Allah, iaitu dengan mana kalam nafsi tu lah. Pembahagian tadi kita bagi dah tulis 4 tadi tu. Bukan tulis tadi saya tulis tadi tu benda penting. Bila saya tulis kat whiteboard tu benda penting Tengok. Dia kata, dan ada pun dalil Allah Ta'ala bersifat dengan berkata-kata itu. Mana dalil? Ini dalil apa ni? Dalil naqli. Sebab apa? Bila sebut dalil naqli, dalil itu diambilkan daripada sumber Al-Quran. Itu dipanggil dalil naqli. Kalau dalil akli, maka sumber itu daripada akal. Dia beza naqli dengan akli. Mana dalil? Firman Allah Ta'ala, wa kallama Allahu Musa taklima. Artinya berkata-kata Allah Ta'ala itu akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Tambah sikit, sebagai berkata-kata, sebagai perkataan. Berkata-kata dengan perkataan yang belakang, yang berkata-kata yang depan betul lah. Berkata-kata Allah Ta'ala itu akan Nabi Musa akan sebagai berkata-kata. Apa maksud sebagai berkata-kata? Jadi sebagai perkataan. Baik, apa maksudnya? Ini kita nak main sikit. Bukan main, maksudnya kita gunakan kaedah kita belajar tadi. Tengok. Wa kallama Allahu Musa taklima. Berkata-kata oleh Allah. Baik. Berkata-kata tu kita panggil sifat. Kita panggil kalam tu. Kita belajar tadi kalam apa tadi? Kalam nafsi ke? Berkata-kata Allah Ta'ala. Kalam masdari. Kita tambah sikit. Berkata-kata dengan apa? Dengan sifat kalam nafsi tu di situ. Allah Ta'ala berkata-kata, kata-kata dengan apa? Berkata-kata tu pakai kalam masdari. Itu baru. Berkata dengan apa? Berkata dengan kalam nafsi, iaitu yang kalam yang ada di zat Allah. Dan tambah sikit. Berkata-kata dengan sifat perkata. Dengan kalam nafsi kita panggil bahasa Arab. Bahasa Melayu kalam dia panggil sifat perkata.
Sifat apa? Sifat perkata. Berkata-kata pada Nabi Musa taklima, sebagai satu perkataan. Baik, taklima tu nak bagi kalam apa situ? Ada 4 tadi, kalam apa? Kalam Masdari. Berkata-kata masdari tadi dah. Sebagai berkata-kata ni sebagai perkataan. Kita terjemah tadi. Apa maksudnya? Kalam lafzi, sebab perkataan. Kalam lafzi. Nafsani itu tak ada sebab nafsani itu Allah Ta'ala mencadangkan perkataan. Sebab dia tak sebut tu. Jadi kalau nak pada asal begini, wa kallama Allah, berkata-kata Allah Ta'ala. Baik, berkata-kata tu kita kata kalam masdari. Allah Ta'ala kata dengan apa? Kata-kata dengan sifat perkata yang kita panggil kalam nafsi. Kalam nafsi tadi pula yang Allah Ta'ala cadangkan dalam kalam apa? Kalam nafsani. Tambah sikit. Kalam nafsi tadi Allah Ta'ala mencadangkan perkataan. Allah Ta'ala berkata dengan sifat perkata tadi tu. Yang Allah Ta'ala cadangkan perkataan tadi di mana? Kalam nafsani. Itu 3 dah. Masdari ada, lafzi ada, masdari ada, ismi ada, lepas nafsani ada. Berkata Nabi Musa akan sebagai perkataan, maka perkataan kita panggil lafzi. Baik, nanti kita sambung lagi lepas dari asal. Dah masuk waktu asal dah. Kita pergi dalam azan. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma warzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatan darain amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu